Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, baik. Kita sambung pelajaran hadis kita. Ya, buku hadis tahun 4. Okey, pelajaran hadis kita, pelajaran yang kedua. Hadis yang pertama tu ingat dah kan semua? Ustaz harap semua ingat dah, no? Ustaz ingat nak tasmik depan-depan, tapi nak buat macam mana kan? KP. Hadis yang pertama tu kita ulang sikit lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Okey, rawahu Tirmizi wa khairuhu. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya, tinggal benda-benda lara, benda-benda yang sia-sia. Okey, kita masuk hadis yang kedua. Tajuk dia kelebihan berwuduk. Hadis dia an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu hatta yakhruju min tahti aghfarihi. Rawahul Muslim. Artinya daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna menurut cara yang sebaik-baiknya, keluarlah kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa kecil, sehingga keluar daripada celah-celah kukunya. Okey, kita tengok makna kalimah kharajat khatayahu. Makna dia saqatat zunubihi, mengikut cara yang sebaik-baiknya. Okey, syarah hadis. Berwuduk adalah salah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengan mencuci anggota tubuh tertentu secara khusus. Wuduk, nampak dia kata mencuci anggota tubuh yang tertentu secara khusus. Maksudnya secara ada cara dia nak basuh. Dia bukan okey wuduk macam mana? Yang pertama basuh muka. Basuh ikut dan ke tak? Dia ada khusus. Nampak daripada sini sampai kat telinga ni, bawah ni, sini. Ni ustaz selalu tengok orang selalu duduk sampai sini je. Dia basuh sini. Sini tak kena ni. Padahal dia kena sampai sini ni. Nampak? Dia kena sampai sini. Sampai kat anak telinga ni. Faham? Wuduk bagi betul. Wuduk tak betul, solat tak sah. Bila solat tak sah, solat tak dikira. Maksudnya kita tak solat pun. Bahaya. Okey? Wuduk juga merupakan salah satu syarat sah solat. Tidak sah solat tanpa berwuduk. Tak sah solat seseorang tu kalau tak wuduk. Nampak? Betul Ustaz cakap tadi. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, hikmah daripada berwuduk dengan sempurna akan memberi kesan kepada orang yang melakukannya. Okey, dia kata hikmah, kebaikan orang yang wuduk betul-betul ini akan memberi kesan. Okey, wuduk dengan sempurna dapat membersihkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kita kena taubat, istighfar, astaghfirullahalazim kan. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni contoh tangan ni dia buat benda sia-sia ke, tak ada benda apa nak buat tangan ni. Cabut stiker dekat meja ke apa ke, buat benda-benda yang tak ada faedah. Tu dosa-dosa kecil lah tu. Jadi bila kita wuduk ni, contoh mata ni kadang-kadang pergi pekan duk tengok orang ke apa, duk tengok siam ke, dosa-dosa kecil lah tu. Jadi bila kita berwuduk ni, hilang dosa-dosa ni. Tak lampunkan. Tu hikmah kebaikan wuduk tu, punya power tu. Okey. Dosa itu akan gugur bersama air wuduk melalui celahan-celahan jarinya. Dosa tu akan gugur ikut sekali dengan air wuduk tu. Kita basuh tangan kan, kita tak nampak.
Tapi hitam-hitam dosa-dosa tu diikut sekali. Tu yang best tu. Okey. Selain itu, hati akan menjadi tenang. Betul tak? Kalau hampa wuduk kan, hampa penat macam mana pun, contoh kat sekolah penat, lepas rehat apa semua, penat-penat, lepas tu sembahyang Zuhur. Penat ni. Hampa ambil wuduk, hampa rasa cergas, betul tak? Nampak? Semua dah rasa benda ni. Hati akan menjadi tenang dan kita akan khusyuk dalam solat. Okey, ni siapa yang wuduk betul-betul, bila dia dalam solat, dia tak ada asal nak main-main. Jadi bila contoh ustaz tengok budak tu main-main, maksud dia wuduk dia ada yang tak kena. Faham tak? Sebab bila hampa wuduk betul-betul dengan baca doa apa semua kan, betul-betul wuduk, hampa akan semayang yang elok. Betul. Tak percaya hampa boleh cuba. Sebaliknya, orang yang tidak mengambil berat tentang menjaga kesempurnaan wuduknya bukan sahaja tidak sah, bahkan solatnya juga tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Kita takut benda ni. Takut bila dia wuduk dia main-main, tak apa, kena dah ni. Dia tak teliti betul-betul tak. Dia macam itu yang cepat pak. Tak boleh. Bila dia tak jaga macam tu, tak sempurna wuduk dia, takut wuduk dia tu tak sah. Bila wuduk tak sah, solat pun tak sah. Bila solat tak sah, tak diterima, tak dikira. Dia punya semayang tu tak dikira. Faham tak? Bahaya. Fadilat kebaikan berwuduk adalah, yang pertama, cahaya pada hari kiamat. Ni syok ni. Orang yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, wajahnya, kaki dan tangannya akan bercahaya pada hari kiamat nanti. Siapa yang wuduk dia sempurna, bila dia semayang dia wuduk betul-betul, tempat-tempat wuduk tu akan bercahaya ke hari kiamat nanti. Cantiklah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, ujung anggota tangan dan kaki mereka bercahaya hasil daripada kesan-kesan wuduk. Nabi kata, nampak? Hadis tadi tu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okey. Pada hari kiamat, manusia tidak memakai tanda nama yang menunjukkan mereka Muslim. Tak pakai name tag tu, tak pakai. Namun kesan daripada mereka berwuduk, itulah yang menjadi tanda di akhirat nanti. Jadi nak tengok kat akhirat nanti kan ramai orang. Jadi bila orang tu bercahaya, muka dan tangan dia, tempat-tempat wuduk tu bercahaya, itulah tanda dia tu orang Muslim. Nampak? Tengah ramai-ramai orang ni, Nabi nak kenal mana kita. Kita bercahaya muka ni sebab wuduk. Nampak penting wuduk tu Cahaya yang menyinari anggota wuduk mereka akan membuktikan bahawa mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Kalau Nabi tak kenal kita, macam mana? Na'udzubillah min zalik. Takut. Kalau Nabi tak kenal seseorang tu kat akhirat, siapa nak tolong? Faham? Punca daripada wuduk je. Jadi ustaz minta jaga elok-elok. Jangan duk kalut nak semayang. Wuduk dulu betul-betul. Faham? Kalut nak semayang, wuduk tak sah, semayang tak sah. Faham tak? Okay. Yang kedua, sebahagian daripada iman wuduk ni. Maksud sabda Rasulullah SAW, bersuci iaitu berwuduk adalah setengah daripada iman. Memang setengah daripada iman lah. Sebab kita nak semayang betul. Okay. Rawahul Muslim. Okey, nombor 3, menghapuskan dosa-dosa kecil serta meninggikan darjat orang yang rajin jaga wuduk ni. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Dia jaga wuduk dia. Memang hebat lah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa berwuduk dan memperelokkan wuduknya, lalu mengerjakan solat, Allah akan mengampuninya antara solat itu dengan solat berikutnya. Ni apa dengan elok-elok Orang yang memperelokkan wuduk dia wuduk elok-elok kan, dia jaga wuduk dia tu, dia wuduk elok-elok, doa apa segala, lepas tu dia solat, Allah Ta'ala akan mengampuninya antara solat dia tu hingga solat yang lain. Contoh Zuhur sampai ke asar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Di antara Zuhur hingga ke asar tu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia semua. Lepas tu asar dia jaga wuduk lagi. Dia wuduk betul-betul. Allah Ta'ala akan ampunkan daripada asar sampai ke maghrib. Nampak tak? Kalau satu hari dia jaga wuduk, satu hari Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Cukup hebat wuduk ni Jadi pakat-pakat jagalah kita.
Pengajaran hadis. Yang pertama, wuduk yang sempurna akan diberi balasan yang baik di akhirat. Memang balasan yang baik lah. Nabi kenal kita, itulah balasan yang paling besar sekali. Bila Nabi kenal kita kat akhirat, itulah dia. Itulah yang kita nak. Okey, insya-Allah. Yang kedua, hendaklah melebihkan basuhan anggota wuduk daripada had yang diwajibkan. Okey, contoh basuh tangan. Dia kata sampai ke siku betul. Kita lebihkan. Sebab apa lebihkan? Supaya bila lebih, confirm kena dah. Takkan dia lebih point tak kena, betul? Bila dia lebihkan, mesti kena dah tempat wuduk tu. Okey. Yang ketiga, wuduk yang sempurna memberi kesan kepada perbuatan dan hati orang yang melaksanakannya. Wuduk yang sempurna ni dia bagi kesan pada hati kita. Tak percaya, lepas tengok video ustaz ni, solat Zuhur nanti tu, buat hampa tengok macam mana. Okey, untuk kerja rumah, okey, itu saja untuk kerja rumah. Macam biasa, hafal tajuk, hafal hadis, hafal makna. Ustaz nak tasmik nanti, depan-depan nanti, okey. Kalau ada kerja rumah yang selanjutnya, yang selebihnya, ustaz akan buh dalam WhatsApp. Okey, itu saja daripada ustaz. Alhamdulillah, wallahu alam. Assalamualaikum.